Mesyuarat Jawatankuasa Wakil Tetap ASEAN CPR pagi tadi menjadi pembuka tirai sidang kemuncak ASEAN ke-27 dan sidang kemuncak berkaitan berlangsung sehingga Ahad ini. Malaysia menunaikan janji untuk mengemudi ASEAN supaya menjadi lebih rapat dengan rakyat sepanjang menjadi pengerusi perkumpulan 10 negara anggota itu tahun ini berpandukan slogan Rakyat Kita, Komuniti Kita, Visi Kita. Persidangan bakal menghimpunkan 10 wakil pemimpin negara ASEAN dan negara jemputan termasuk Presiden Amerika Syarikat Barack Obama. Dan untuk butiran lanjut bersama Hazel Desmond di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC. Hazel, silakan. Terima kasih Fahatul di Studio 3. Berpandukan slogan Warga Kita, Komuniti Kita, Visi Kita, Kuala Lumpur kini melipat gandakan usaha untuk membabitkan pelbagai masyarakat dalam aktiviti dan juga proses ASEAN. Menurut Menteri Luar Datuk Seri Anifah Aman, tempoh Malaysia menjadi pengerusi ASEAN ditandai dengan penekanan yang diberi terhadap konsep kesederhanaan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Selaras proses pembangunan komuniti ASEAN, anugerah warga ASEAN akan disampaikan kepada 10 penerima dari semua negara anggota ASEAN pada perasmian sidang kemuncak ASEAN ke-27 dan sidang kemuncak berkaitan. Tambah Datuk Seri Anifah, anugerah ini merupakan penghargaan kepada organisasi dan individu yang banyak menyumbang kepada kecemerlangan ASEAN. Format sidang kemuncak ASEAN dan sidang-sidang berkaitan yang akan diadakan pada 21 November ini adalah berbentuk sesi pleno. Semasa sesi ini, para pemimpin akan membincangkan penubuhan komuniti ASEAN dan hala tuju masa depan pertubuhan ini serta bertukar pandangan mengenai isu-isu serantau dan antarabangsa. Selain itu, pemimpin ASEAN Campur 3 akan juga mengadakan satu sesi berasingan bersama Majlis Perniagaan Asia Timur. It will also involve the participation of the Secretary of the United Nations. In essence, there will be 10 summits altogether, including the 27th ASEAN Summit, 18 ASEAN Plus 3 Summit, and the 10th East Asia Summit. The highlights of the summit will be the formal establishment of the ASEAN community by the end of this year. And the ASEAN leaders will be signing the 2015 Kuala Lumpur Declaration on the establishment of the ASEAN community, and they will also be signing the Kuala Lumpur Declaration on ASEAN 2025, forging ahead together in a signing ceremony that will be held during the 27th ASEAN Summit and related summits. This is a political document that spells out strategic action lines in the next 10 years. Satu majlis menandatangani Konvensyen ASEAN terhadap pemerdagangan manusia, terutama wanita dan kanak-kanak, akan diadakan selepas tamatnya sesi pleno sidang kemuncak ASEAN ke-27. Datuk Seri Anifah berucap semasa merasmikan curtain raiser sidang kemuncak ASEAN ke-27 di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Angkatan Tentera Malaysia ATM menempatkan kira-kira 4,500 anggota bagi membantu Polis Diraja Malaysia PDRM untuk mengawal keselamatan sepanjang sidang kemuncak ASEAN ke-27 dan sidang-sidang berkaitan. Panglima ATM Jeneral Tan Sri Dr. Zulkifli Mohamed Zain berkata langkah itu bagi memastikan keselamatan persidangan di tahap yang terbaik. ATM akan bekerjasama dengan pihak PDRM. Untuk itu saya pun telah berbincang dengan Tan Sri Ketua Polis Negara dan staf-staf sekarang sedang membuat pembincangan. Seramai lebih kurang 4,500 warga Perangkatan Tentera Malaysia akan terlibat di dalam usaha ini, yang mana 2,000 akan diatur kerakkan di sekitar Kuala Lumpur, yang mana baki 2,500 itu akan bersiap sedia di pasukan berdekatan dengan Kuala Lumpur.
Dalam pada itu, pihak pengurusan Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC mempertingkat aspek keselamatan, protokol dan penyediaan makanan bagi menyambut kedatangan para pemimpin antarabangsa ke sidang kemuncak kali ini. Jelas Pengurus Besar KLCC, Alan Pryor, pihaknya telah mengadakan perbincangan dengan Kementerian Luar bagi menyelaras keperluan bagi pemimpin yang bakal hadir ke KLCC. And it's been a progression of working from the big picture and all the events that make up the summit, all the component parts, meetings, gala dinner, arrivals and departures, working down to the intricate detail that goes into each component part of the summit. Pihak pengurusan KLCC juga turut bekerjasama dengan Polis Raja Malaysia PDRM dalam mengawal keselamatan sekitar bangunan tersebut. Seramai 4,000 anggota polis ditempatkan di KLCC bagi mengiringi pemimpin manakala kawasan penginapan mereka turut dikawal rapi. Suasana di sekitar KLCC mulai sibuk pagi tadi dengan pelbagai persiapan bagi menyambut para perwakilan ASEAN dan negara-negara tetamu sepanjang minggu ini. Semua pihak berkaitan bersiap sedia bagi menjamin kelancaran persidangan. Acara bermula dengan mesyuarat Wakil Tetap ASEAN CPR pukul 9 pagi tadi. Antara tumpuan mesyuarat membincangkan tentang garis panduan persidangan. Mesyuarat ASEAN CPR berhenti rehat kira-kira pukul 12.30 tengah hari sebelum menyambung semula mesyuarat pada pukul 2 petang tadi. Dan sebentar tadi, Menteri Luar Datuk Seri Anifah Aman turut merasmikan mesyuarat Pegawai Kanan ASEAN SOM. Majlis makan malam bagi delegasi SOM dan para pegawai berkaitan akan berlangsung malam ini. Selain itu, beberapa mesyuarat lain berkaitan diadakan serentak di beberapa buah hotel terkemuka di ibu negara. Antaranya mesyuarat keusahawanan 1 ASEAN 1 AES dan sidang kemuncak pemimpin ASEAN AYLS. Melaluinya, ia membantu generasi muda membentuk jati diri sebagai generasi berfikiran global, kreatif, inovatif dan berdaya saing. Dalam pada itu, beberapa batang jalan di ibu negara turut ditutup pada waktu-waktu tertentu sebagai sebahagian daripada peningkatan aspek keselamatan susulan serangan di Paris Jumaat lalu. Industri ekonomi digital dikenal pasti mempunyai potensi besar dalam mengubah lanskap operasi perniagaan sekaligus bakal menyumbang penting kepada keluaran dalam negara kasar KDNK negara pada masa depan. Industri berkenaan yang juga penjana ekonomi baharu Malaysia ini akan menjadi pendukung kepada pembangunan sektor komersial negara. Demikian antara penekanan dalam sidang kemuncak keusahawanan 1 ASEAN 1 AES. Selain itu, industri fashion turut diberi tumpuan pada sidang di Pusat Pembangunan Reka Bentuk DDEC di Jalan Kiapeng. Wartawan Nur Amalina Abdul Halim di DDEC ada butirannya. Amalina, teruskan. Baik, terima kasih Hazel. Untuk maklumat, sidang kemuncak keusahawanan 1 ASEAN atau 1 AES turut menyediakan pelbagai sektor perniagaan termasuklah industri fashion. Dan untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut lagi, bersama saya sekarang ini ialah penyelaras ASEAN Fashion Maker Lab iaitu Puan Zahara Abdul Jalal. Baik Puan, mungkin bolehkan kongsi dengan penonton-penonton RTM semua mengenai konsep ASEAN Fashion Maker Lab sebenarnya ini dan mungkin ada temanya yang tertentu. Okey, tema yang kita telah reka di sini ialah fashion Spring and Summer 2015 Ready to Wear. Ini bermakna pelajar-pelajar di sini atau peserta akan menghasilkan koleksi untuk Spring Summer 2016. Mereka dibimbing secara terperinci dan teliti oleh pakar-pakar yang juga pereka fashion yang telah terkenal dan juga usahawan yang telah menghasilkan fashion-fashion mereka sendiri untuk dijual ke luar negara. Baik, mungkin Puan lihat bagaimana pula ASEAN Fashion Maker Lab ini dapat memberi inspirasi kepada pereka-pereka fashion yang orang kata baru nak maju dalam industri ini. Okey, di dalam industri fashion seperti industri lain, perkembangan dalam industri fashion adalah berpunca dari inovasi dan kreativiti seorang fashion designer. So, Makmal ini mengumpulkan bukan sahaja
pelajar-pelajar lokal dari Giat Mara, IKN, UiTM, UMK dan juga pelajar lokal, tetapi dengan adanya pelajar-pelajar dan juga designer-designer dari negara ASEAN, mereka dapat berkolaborasi, menjalin jaringan pada masa hadapan yang memberikan satu keadaan yang amat baik, disertai juga dengan penilai-penilai kemahiran negara. Saya melihatkan bahawa kalau mereka itu muda, inilah masanya untuk mereka mengetahui dari pakar dan mempelajari daripada kesilapan yang mereka lakukan, kerana kesemua stakeholder dalam fashion yang ada di sini akan mendapat perkara baru untuk melihat fashion dalam perspektif yang berbeza in that sense. Baik, terima kasih Puan Zahra Abdul Jalal atas perkongsian itu tadi. Jadi saya kira sampai di sini sahaja laporan saya. Kita kembali semula bersama Hazel. Silakan. Baik, terima kasih Amalina untuk perkongsian itu tadi. Sementara itu, persidangan pemimpin muda ASEAN turut dimanfaatkan untuk membincangkan isu dan berdialog bersama-sama pelbagai pihak berkepentingan. Pastinya berdasarkan isu-isu semasa melibatkan hal ehwal belia di rantau ini. Untuk kupasan lanjut, kita bersama dengan Siti Farah Nadia Fazlun langsung di PWTC ketika ini. Silakan. Terima kasih rakan penyampai. Baiklah, persidangan pada sebelah petang tadi memfokuskan kepada 4 perkara penting. Antaranya meliputi kesukarelaan, kepimpinan, pendidikan dan juga keusahawanan. Menyentuh mengenai perjalanan AYLS 2015 ini, para peserta dibahagikan kepada beberapa kumpulan bagi membincangkan 4 skop seperti mana yang saya sebutkan tadi. Apa yang menarik, AYLS 2015 ini memberikan kelainan daripada penganjuran sebelumnya, di mana para peserta bukan hanya perlu memerah otak bagi menjana idea serta cadangan. Sebaliknya, mereka juga akan turun padang bagi melakukan khidmat komuniti. Melalui khidmat komuniti ini juga turut mendapat kerjasama daripada 13 penubuhan badan bukan kerajaan NGO, seperti Yayasan Kepimpinan Global Perdana dan juga Akademi Kepimpinan Kapten Hussein. Paling penting, kerjasama dan hubungan melalui persidangan yang diadakan ini bakal membuka ruang dan peluang bagi segala kerjasama pada masa akan datang. Baiklah, itu saja maklumat yang dapat saya kongsikan daripada PWTC buat masa ini. Kita kembali kepada rakan penyampai. Silakan. Baik, terima kasih Nadia. Golongan belia pada masa sama digesa untuk menyiapkan diri agar terlibat dalam setiap sektor komuniti ASEAN, terutamanya aspek pembinaan keupayaan. Melalui persidangan kepimpinan belia muda, ia dilihat mampu menjadi tunjang belakang dalam memperkasa dan menggalakkan penglibatan belia yang didorong Asia Tenggara. Beberapa delegasi yang ditemui berpendapat peranan generasi muda perlu diangkat sejak awal dan didedahkan dengan implikasi komuniti ASEAN. Tujuannya agar mereka bersedia memaksimumkan pelibatan dalam ASEAN. Bagi saya kan pemuda itu harus memiliki faktor penting lah sebagai mesin untuk menghadapi ASEAN Community ini kan, terutama bagi negara-negara ASEAN gitu. Sehingga pemuda itu menjadi faktor yang penting dalam hubungan antar negara-negara ASEAN. Because this is really a good opportunity for a young entrepreneur. You know, it's like a community for an Asian country and another countries such as the China and Australia. So we have a lot of opportunity to come here. We have a social network and we can see a global, you know. Actually, no, we are not participating in selling product. We are the delegate from Myanmar. Myanmar is one of the ASEAN country, and we came here as a delegate of Myanmar, and we asked some question. And tomorrow we have to participate in some pillar like entrepreneurship and volunteering and the leadership. I think it's a nice forum to get people together. They're trying to raise the awareness of what ASEAN is, and the fact that not many people in ASEAN in the rural areas know about what ASEAN is. So I think it's a very good program for that.
Selain bersama-sama mengambil peluang dalam pelaburan, pekerjaan dan perdagangan, inisiatif ini juga bertujuan memastikan pembentukan masyarakat sosial budaya ASEAN terlaksana dengan jayanya. Sistem penyampaian kerajaan satu medium penting yang harus diberi tumpuan serta dipertingkat warga perkhidmatan awam ASEAN demi menjayakan visi penubuhan komuniti ASEAN. Seorang lagi rakan tugas saya itu Syahzan Fazli Zainuddin yang kini berada di Hotel Hilton Kuala Lumpur bersempena dengan Persidangan Inovasi Perkhidmatan Awam ASEAN. Ada butirannya. Syahzan, teruskan. Terima kasih Hazel di KLCC. Saya kini masih lagi berada di Hotel Hilton Kuala Lumpur sempena Persidangan Inovasi Perkhidmatan Awam ASEAN yang berlangsung pada hari ini. Dan ketika ini telah pun masuk sesi kedua, itu sesi serentak mengenai amalan-amalan yang perlu dipraktikkan dalam perkhidmatan awam. Dan salah satu yang menjadi antara aspek penting adalah dari segi penyampaian, sistem penyampaian untuk memantapkan lagi sesebuah organisasi kerajaan itu sendiri. Dan bersama saya pada ketika ini adalah Ketua Pengarah Unit Pemodenan Pentadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia Mampu, iaitu Datuk Sri Zainal Rahim bin Seman. Terima kasih kerana sudi bersama kami pada hari ini. Terima kasih. Okey, Datuk, boleh kongsikan sikit tak berkenaan dengan current session 2 tadi, di mana menekankan kepada service delivery, iaitu sistem penyampaian kepada sebuah organisasi kerajaan yang dilihat amat penting untuk meningkatkan lagi keupayaan dan sebuah kerajaan khususnya dalam komuniti perkhidmatan awam ASEAN. Ya, terima kasih. Pada ketika ini memang tepat tema yang digunakan Citizen-Centric Public Service Delivery ataupun sistem penyampaian yang berteraskan public atau citizen, kerana sudah menjadi suatu yang diunjurkan oleh negara-negara yang 10 buah negara di ASEAN ini untuk mencapai komuniti ASEAN, dan aspek mengutamakan public atau citizen atau orang awam sebagai asas kepada tujunya kecekapan penyampaian kita memang tepat, terutamanya memperkukuhkan profesionalisme kita dan juga mendaya upayakan bakat kita. Dan yang keduanya, kita melihat kepada pengukuhan institusi itu sendiri, dan di bawah rancangan Malaysia ke-11 ia menjadi elemen utama bagi kita memastikan berlakunya penambahbaikan dari segi keilmuan dan juga profesionalisme kepada anggota perkhidmatan awam itu. Kalau kita lihat persidangan ini, semua tahu inilah kali pertama diadakan, diilhamkan sendiri oleh Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Dr. Ali Hamzah. So Datuk mungkin melihat ini masa yang sesuai untuk kesemua anggota ASEAN, warga perkhidmatan awam itu sendiri bersatu dalam untuk merealisasikan penubuhan komuniti ASEAN pada tahun ini. Pada pandangan Datuk sendiri, memang tepat sekali gagasan untuk mengadakan forum ini yang dicetuskan oleh Yang Berbahagia Tan Sri Dr. Ali Hamzah, Ketua Setiausaha Negara kita, itu sudah sampai waktunya, saya katakan, kerana kita dapati bahawa jika ingin kita wujudkan satu komuniti ASEAN, tidak lari daripada komponen besarnya ialah anggota perkhidmatan awam. Dan untuk itu negara-negara yang berada di ASEAN ini hendaklah menonjol dan menampilkan kepintaran masing-masing berasaskan juga kepada ciri-ciri intelektual, mengemukakan pendekatan-pendekatan baru agar kita dapat merealisasikan konsep yang perkhidmatan awam itu berteraskan kepada rakyat dapat dizahirkan. Terima kasih kerana sudi bersama kami, Datuk. Terima kasih. Okay, saya kira setakat ini dahulu laporan daripada Hilton Hotel Kuala Lumpur sempena persidangan inovasi perkhidmatan awam yang diadakan pada hari ini. Kembali bersama Hazel di KLCC. Silakan. Baik, terima kasih Syahzan. Dan malam ini akan berlangsung majlis makan malam bagi para pegawai kanan ASEAN dan juga para pegawai ekonomi. Dan buat masa ini, sekian dulu laporan dari KLCC untuk sidang kemuncak ASEAN ke-27 dan sidang-sidang berkaitan. Bertemu lagi dalam Nasional 8 malam ini. Kembali dulu ke Angkasa Puri.